Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, iaitulah kita berada pada hari Ahad malam Isnin, alhamdulillah, yang mana kedudukan kita pada malam yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, terutama kepada semua pimpinan ahli jawatan kuasa di surau Jumaat SNI kita, alhamdulillah, Seri Kembangan kita, yang tidak putus-putus Ustaz mempertontonkan, Ustaz memperlihatkan gerak kerja dakwah, alhamdulillah, di YouTube dengan program-program hari Asyuranya. Sepatutnya jadual Ustaz, kalau tak silap, pada baru-baru ni pada hari Jumaat, tetapi memandangkan Ustaz sendiri pun sibuk sikit, ditambah juga dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berpuasa, kemudian pihak surau pun alhamdulillah mengadakan program bagus. Jangan tinggal program-program macam ni, tak apalah. Walaupun kuliah kita tu ditangguhkan, bukan selalu pun. Maknanya kita ada buat program berbuka puasa, satu tuntutan yang besar, sehingga di dalam hadis menyatakan 10 Muharram ni banyak peristiwa-peristiwa iaitulah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para mursalin serta para anbiya yang lalu. Mana antaranya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kelebihan 10 Muharram, hari Asyura baru-baru ni. Ada yang kita buat majlis doa selamat, ada yang buat majlis berbuka puasa, ada yang infak, ada yang i'tikaf, ada yang sedekah, ada yang wakaf, ada yang baca Quran, ada yang buat baik kepada anak yatim. Peristiwa yang pertama di dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Jam'ul Fawaid menceritakan Nabi Allah Yunus bin Matta yang ditelan ikan paus, setengah sebut ikan nun, setengah sebut ikan yu, tak kisahlah. Dia tak bawa gugur akidah pun kalau beza nama ikan tu. Ikan paus ke ikan yu ke ikan nun. 40 hari 40 malam duduk di dalam perut ikan. Di dalam riwayat menceritakan segala 7 lautan samudra sudah dipergi binatang tersebut. Duduk di dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Bawa kepada ustaz, mana pakar doktor kata, adat kata boleh hidup dalam perut ikan. Tak payah lama-lama lah perut ikan, tuan-tuan. Biasa kita dengar cerita orang meninggal apa dalam kereta, tidur sekejap, on apa? Allahumma salli ala Muhammad, on engine kereta. Kan? Biasa dengar.
Lepas tu on aircon. Nah, selalu orang-orang sebut kalau macam mana pun nak tidur dalam kereta penat ke letih ke, orang katalah boleh jadi betul juga. Buka sekurang-kurangnya sikit ruang dekat atas tu biar ada pengudaraan keluar masuk. Nah, berapa banyak tuan-tuan tengok orang mati? Tak payah cerita 40 hari 40 malam lah. Belum sampai tempoh 24 jam. Betul? Allah Ta'ala ambil nyawa yang mana meninggal dalam kereta. Tapi pada 10 Muharram itulah Nabi Allah Yunus bin Matta dimuntahkan oleh ikan paus. Setengah sebut tadi ikan iulah, tak kisahlah. Ikan yang besar pada 10 Muharram. Itu kelebihan kita sambut tu. Bagus, Ustaz pun tengok. Oi, Masya Allah Ustaz, Haji Jamlu hantar. Ustaz, kita nak minta izin lah Ustaz. Ditangguhkan, Haji Sujab pun WhatsApp Ustaz. Nah, minta maaf banyak Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Nah, Ustaz pun berbetulan puasa pada hari itu 10 Ashura tu. Alhamdulillah lah kata. Nah, bolehlah buka puasa relax-relax sikit. Kalau tidak kalut-kalut, tak apa, Alhamdulillah. Nah, maknanya program yang ada, aturan yang dibuat, ataupun aktiviti yang cuba disusun, Masya Allah, tabarakallahu fid dunya wal akhirah. Satu benda yang manfaat. Sebab mengenangkan 10 Muharram. 10 Muharram ni dalam hadis cerita, bahawasanya kaum-kaum terdahulu diwajibkan oleh Allah SWT berpuasa 2 hari dalam setahun. Kita puasa wajib berapa? Sebulan. Wajib kita. Tapi kaum terdahulu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib berpuasa macam orang-orang dulu puasa. Orang-orang dulu tu di sini bukan nenek moyang kita, dah kaum-kaum terdahulu. Dalam setahun 2 hari diwajibkan puasa. Pertama 9 Zulhijjah. Orang panggil hari wukuf di mana tu? Padang Arafah tu. Tu yang pertama. Yang kedua 10 Muharram, baru ni kita sambut hari apa? Ashura baru ni. Diwajibkan kepada semua kaum-kaum terdahulu untuk berpuasa. Bahkan dalam riwayat Siti Aisyah sebut, tidak ada satu hari yang paling Nabi tunggu-tunggu. Nah, tunggu-tunggu untuk apa? Melakukan ibadah berpuasa. Melainkan kata Siti Aisyah, isteri Nabi SAW, anak Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, iaitulah pada 10 Muharram. Jadi beruntung orang ambil kesempatan. Siapa yang infak makanan hari itu Haji Jamlus, lagi untung Haji Jamlus. Siapa yang wakafkan hari itu, siapa yang bagi makan kepada orang yang kita kata berbuka 10 Muharram, hadis dhaif. Tak apalah, dhaif daripada sudut perawi, bukan matan. Seolah-olah memberi makan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa pada 10 Muharram. Nisbah pahala. Siapa puasa 10 Muharram, seolah-olah dia jamu orang makan. Dia keluarkan, tak kira lah RM200 ke RM300 ke, dia bagi duit ke, dia buat lauk ke, dia buat makan ke, pahalanya begitu besar yang dituntut oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita sekali lagi pada malam yang barakah. Kebetulan memang malam ni, nah, sepatutnya Allah Ta'ala takdirkan Ustaz ada urusan malam ni. Nah, tetapi alhamdulillah tengok-tengok jadual cancel. Ada meeting sikit malam ni. Nah, tapi alhamdulillah tengok kata dia orang ni WhatsApp Ustaz ni ada kosong malam ni. InsyaAllah, nah, kita ambil kesempatan untuk bertemu dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah kita kupaskan satu hadis setakat mana waktu yang ada, setakat mana waktu yang sempat untuk kita bicarakan pada hadis pada malam yang barakah ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan yang sedikit, tetapi malam ni dia nak cerita, iaitulah akan berlaku di antara tanda-tanda hari yaumul akhirah. Bila sebut yaumul akhirah ni, ulama sebut ada 2, hari kiamat. Betul tak? Hari kiamat ni 2 dalam kitab apa Tazkirah Al-Imam Qurtubi. Pertama, kiamat iaitulah meninggal dunia ataupun sakaratul maut. Yang kedua, yaumul akhirah, tiupan sangkakala. Viral tadi Haji Jamlus kan, Dr. Sobri ke Ustaz Sobri mengajar di surau Shah Alam section berapa bang? Ustaz lupa dah, tak ingat Shah Alam lah kan, pagi tadi kan, subuh, dalam keadaan mengajar meninggal dunia. Viral satu dunia. Sahabat Ustaz duduk di Aceh, dia kata, Ustaz betul ke ni Pak Ustaz?
Betul lah, ustaz pun tak tahulah, tapi dah kalau tengok macam tu, kan? Takkan dia edit pula orang mati pula, main edit pula. Nah, meninggal dunia di saat menyampaikan kuliah subuh. Duduk dalam kuliah, sedang menyampaikan tazkirah, sedang berkongsi ilmu di dalam rumah Allah, dalam keadaan berwudu. Masya Allah, tabarakallahu fid dunia wal akhirah. Inilah kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Minta maaf nak, cemburu ada dua. Cemburu satu nak hilangkan nikmat orang, yang ni haram. Ini berdosa. Jealous lah, cemburu lah, nak hilangkan nikmat orang. Dengki lah bahasa kita. Itu berdosa. Dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Qadir Mandili sebut. Tapi cemburu yang kedua diizinkan oleh syarak, bahkan dituntut. Apa dia tuan-tuan? Kita nak macam mana dia meninggal tu pergi kat kita. Kita bukan nak hilang nikmat dia, tak. Dia dah dapat. Tapi kita nak sebagaimana pengakhiran. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kadang-kadang tuan-tuan, saya cemburu tuan-tuan, saya teringin tuan-tuan. Saya cakap dengan rumah saya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau nak ambil saya, Allah Ta'ala nak ambil saya, tak tahulah siapa meninggal dunia dulu. Nah, kita ramai-ramai pun tak tahu. Biar Allah Ta'ala ambil saya dua keadaan. Pertama, tengah berkongsi ilmu. Kedua, saya tengah semayang. Ambillah nyawa saya. Tak kira lah semayang tu di rumah ke, semayang tu di masjid ke, semayang tu di surau ke, semayang tu di stadium ke, semayang tu tepi jalan ke, tak kira lah. Ambillah nyawa. Sebab inilah kematian yang tentu-tentu dah tuan-tuan. Bukan senanglah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bukan senang. Sebab tu Rasulullah sebut, jangan pernah luput untuk minta doa untuk akhirkan riwayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ustaz baca rentetan, ustaz tak sempat nak tengok video, sempat baca rentetan. Dia baru cerita tentang hari kiamat kematian. Dia kuliah tu dalam 20 minit. Ustaz baca skrip bukan tengok live. Tapi dia orang screenshot lah. Dalam 20 minit, tak boleh nak gerak ke, sesak nafas ke, jemaah mari datang. Jemaah mari tengok, lain macam dah tu. Jemaah brum ke depan. Jemaah pun urut. Sambil urut tu bercakap dah 5 hari ke 6 hari lebih kurang sakit dada. Lebih kurang gitulah. Nah, daripada skrip ataupun statement yang dinyatakan tu, Allah Ta'ala ambil. Barang meninggal tu dalam masjid, dalam surau. Tapi yang sahkan tu doktor lah. Nah, dengar kata dah bawa pergi hospital, gedebak, dengar kata memanglah barang dekat situ. Tetapi pengakhiran daripada kematian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ini nak kata pada kita tuan-tuan, kita belum tentu lagi boleh dapat kematian husnul khatimah macam tu. Tapi cita-cita kita ada, angan-angan kita ada. Tak salah, yang salah Nabi sebut panjang angan-angan, itu salah. Angan-angan tak ada masalah. Kita punya future ke depan. Apa yang kita nak aturkan? Apa bekal yang kita nak bawa? Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang paling cerdik kata Nabi, siap dah apa dia nak bawa. Nah, tak kiralah amanah, tanggungjawab, harta, agama, akal, dia dah siap dah apa yang dia nak bawa sebelum daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita nak masuk sikit pada bab pada malam yang barakah ini. Selagi mana waktu yang diberikan kepada Ustaz, insya-Allah kupasan malam ni sangat-sangat menarik dalam kitab Fadilatul A'mal kita. Dalam kitab berkenaan dengan amalan yang sedikit pahala yang berganda, dia nak bagi hint pada kita. Bahawasanya akan berlaku satu suasana di akhir zaman yang mana sedikitnya laki-laki. Nabi sebut. Okay? Sedikit laki-laki. Orang lelaki ni sedikit, bukan tak ada, sedikit. Dan akan banyak wanita-wanita yang melakukan maksiat kepada Allah. Boleh? Bila kata lelaki tu bukanlah tak ada lelaki buat maksiat, bukanlah kata tak ada lelaki soleh. Bila kata banyak wanita-wanita buat maksiat ni bukanlah tak ada kata wanita solehah. Jangan faham macam tu. Dia sebut kebanyakan. Kebanyakan tak menunjukkan keseluruhan. Ni hadis yang Ustaz nak kupas pada malam ni. Dia kata sedikit laki-laki. Boleh? Sehingga akan banyak berlakunya perempuan-perempuan, terjadinya wanita-wanita
ahlil maksiat. Akan banyak sehingga mana? Nanti dalam hadis ini akan sebut. Saya akan baca kejap lagi. Sehingga hilang dua sifat kemuliaan di dalam diri dia. Yang pertama sifat malu, yang kedua sifat takut. Hilang pada wanita di akhir zaman, kata Nabi. Dua sifat ni mulia bagi orang wanita, tetapi dia keji bagi orang lelaki. Dia mulia. Orang perempuan dia ada sifat malu, nak cakap kuat, nak tinggi, gerbak-gerbuk, dia malu sikit. Bukan malu tak bertempat sembrono tu, tak. Apa-apa, malulah, seganlah, cantik. Walaupun benda tu sebenarnya, boleh je dia pergi, tak bertentangan pun dengan syarak, tapi ada sifat tu. Malu ni kena ada, tuan-tuan. Tak kira lah lelaki pun ada kena malu. Tapi nak cerita hari ni, dalam hadis dia nyatakan ni, banyak hilang dah sifat malu. Tengoklah tuan-tuan, hari tu saya kena, nasib baik sempat cover line. Macam saya lalu cerita dengan tuan-tuan lah, yang jual ubat-ubat yang kuat tu dalam Facebook tu, semua dah tak ada rasa malu. Kita kadang-kadang main Facebook, kadang-kadang tolak, scroll, volume kuat sekali. Naik pula front page pula, abang punya kecil, nak besar, kurang ajar betul. Cepat-cepat kita slow kan. Mem dekat belakang tu tak pasal-pasal tidur luar aku malam tu, tuan. Nampak? Kita, alamak. Kan kadang kalau kita main Facebook tu, kadang-kadang iklan-iklan tu dia memang pakai keluar je. Betul? Dah tak ada. Kita pula tengok. Aduh. Nah, cepat-cepat kita slow. Kadang-kadang tengok bola. Nah, Astro Arena tu dia keluar. JDT lah apa. Kadang-kadang kita tengok lah. Nah, ada video-video. Naik satu iklan. Nah, duk pegang timun tu. Pegang timun. Abang punya kecil besar ni. Abang nak besar-besar ni. Kita kata tobatlah home dah lah aku ni. Kadang tak pasal-pasal rumah cas aku pula kan. Nampak? Nak gambarkan hari ni. Kata Nabi, sifat malu kebanyakan orang perempuan tak ada. Tuan-tuan genung-genunglah keluar sekolah. Kadang-kadang budak-budak perempuan sekolah kita, termasuklah lelaki pun, tak kira lah. Ni nak bicarakan tajuk ni. Cakap tu dodo. Kau nak pergi mana do? Jadi tak petang ni do. Do tu apa? Bodoh ke apa? Nah, kau jangan lambat, siap. Apa siap? Tok siap ke sial? Ni berlaku cakapan. Sebab tu hari ni tak usah pelik kalau mak ayah yang tak didik anak-anak untuk membaca Al-Quranul Karim, kalam Allah, daripada saat kecil tak usah mimpilah untuk bicara kalam-kalam yang mulia. Tak bercakap ayat Quran, di rumah tak buka Quran, suasana roh Quran, suasana roh jemaah tak ada. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan yang rahmati Allah, cakapan yang keluar daripada anak kita. Sebab tu Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman, akan sedikit daripada kalangan laki-laki. Kalau waktu mengaji itu disebut laki-laki yang soleh. Dan akan timbul banyak wanita-wanita yang ahli maksiat. Sehingga ahli maksiat itu hilang daripada dua sifat kemuliaan bagi diri dia. Yang pertama iaitulah malu, yang kedua adalah sifat takut. Kita tengok sikit An Anasin Ibn Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la uhaddithannakum haditha. Dalam hadis ni kitab kita ni, la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min asyaratis sa'ah, tidak akan timbul, tidak akan hadir, tidak akan datang as-sa'ah, iaitulah yaumul akhirah. As-sa'ah di sini bukan sakaratul maut. Ingat kalau orang tanya hari kiamat ada berapa? Jawab ada dua. Hari kiamat yang paling hampir untuk diri kita iaitulah kematian. Yang kedua barulah hari kiamat yang ditiupkan sangka kala itu. Yang kita baca dalam Quran, yang kita dengar dalam hadis, gunung-gunung jadi berterbangan, langit-langit huru-hara, batu-batu, laut-laut, itu. Okey, yang nak digambarkan di sini adalah yaumul akhirah, tiupan sangkakala. Okey, kita tengok. Min asyratis saah, tidak akan datang kiamat selagi mana ayyaqilal ilmu, akan berlaku sedikitnya ilmu.
Betul. Hari ni kalau nak kira berlawanan ni berlambak-lambak ilmu. Betul. Orang mengajar hari ni tuan-tuan klik je Facebook, klik je YouTube, bersepah-sepah, nak tak nak. Tu kadang-kadang ustaz cakap dengan sesetengah masjid surau, ustaz tengok jadual dia orang. Ustaz rasa anak murid tu lagi alim daripada ustaz. Sebab apa? Kuliah subuh je jam dulu. Kuliah doa, kuliah zuhur, kuliah asar, tadarus Al-Quran lepas asar pula. Nah, kuliah maghrib, Masjid Hasanah Bangi, kuliah isyak pun ada. Satu je saya tak pernah dengar lagi, kuliah tahajud. Tu belum ada lagi. Kalau ada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, memang luar biasa lah. Yang nak dikatakan sedikit ilmu ni bukan orang sikit. Bukan ilmu tu makin kurang. Sedikit ilmu dengan makna orang melampau-lampau dia. Minta maaf lah dah. Bahasa kalau nak bagi nampak lah. Bengap dia tu melampau-lampau. Itu yang baru ni tu. Apa? Allah Ta'ala Nabi Muhammad Allah Ta'ala. Ni baru ni. Ajaran apa entah menatang tu lupa dah aku. Apa bang? Hak tuih ke apa? Nah, dengan confident pula tu. Kalau tidak buat apa Allah Ta'ala takdirkan. Kalau tidak Rasulullah SAW tak sebut rukun Islam pertama 2 kalimah. Apa benda 2 kalimah tu? Lebih baik sebut kalimah syahadah ya. Rukun Islam yang pertama mengucap syahadah. Tak jadi. Kalau ambil tauliah tak sah. Tak lulus. Tak lulus ambil tauliah. Apa rukun Islam pertama? Mengucap syahadah. No, mengucap 2 kalimah syahadah. Saya temu duga tauliah Selangor hari tu, dia tegur pasal tu lah. Kita terlancar mengucap syahadah. Ustaz, betul balik Ustaz? Mengucap 2 kalimah syahadah. Tu. Nah, lepas tu dia tegur juga pada bab ambil rambut, rukun wuduk. Nah, mula-mula kita niat, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh kedua tangan, lepas tu basuh kepala, lepas tu basuh kaki, lepas tu tertib. Dia tanya soalan. Saya ingat lagi. Ustaz, kalau kata orang tu basuh rambut boleh tak Ustaz? Kita pun jawab, boleh lah. Betul ke Ustaz? Dia kadang-kadang test kita juga. Kita dah jengkreng terus dah. Bukan tak boleh jawab. Kadang-kadang cuak depan dia. Tak tahulah semena-mena macam tu. Temu duga biasalah. Bukan tak boleh jawab rukun wuduk 6 tu. 4 basah 2 kering. Betul ke Ustaz basuh rambut? Cuba Ustaz fikir balik. Kita pun jawablah basuh rambut yang mana diletakkan rambut tersebut ataupun bulu tu tumbuh di atas kepala. Ustaz jawab betul-betul Ustaz. Dia test kita. Kalau Ustaz kata jawab rambut, basuh rambut, kalau orang tak ada rambut macam mana nak basuh? Ya tak ya juga. Dia test juga. Tapi Ustaz pernah jumpa tak orang tak ada kepala Ustaz? Sudah. Nah, jadi basuh kepala, bukan basuh rambut. Sama macam ni. Nah, berlambak-lambak majlis ilmu tapi sedikit ilmu, betapa jahilnya. Yang lagi heran anak beranak pula tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Yang Ustaz dia tengok gitu-gitu lebih kurang lah. Orang kata ramai lagi. Saya pun tak dan lah nak tengok satu-satu. Kadang-kadang tak ada masa tuan-tuan. Tengoklah yang sahabat-sahabat hantar dekat WhatsApp. Tak ada rasa segan, confident. Dengan ini saya mengakui bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu orang panggil 2 kalimah syahadah bang. Kalimah pertama Allah, lafzul jalalah. Kalimah yang kedua Muhammad abduhu wa rasuluh. Pesuruh Allah, dia bukan Tuhan bang oi. Kak, dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan suruh mengaji. Mengaji ilmu usuluddin tauhid dulu. Ni kata Nabi, betul. Apa Nabi sebut? Sedikit ilmu ni bukan ilmu tak ada. Nah, orang tapi teringat hadis Nabi SAW. Nabi sebutlah tuan-tuan. Di akhir zaman tetap akan ada orang yang mengikutinya. Nabi sebut dalam hadis illa ma min sakatin, Nabi sebut. Setiap benda yang jatuh, benda yang gugur, Nabi sebut ada pengutip dia. Ada yang minat. Tak kira lah benda tu baik, benda tu buruk, ada pengutip. That's mean apa?
Tak faham lah Ustaz, ngutip apa? Benda yang berlaku sama ada ajaran tu sesat, betul ke? Orang cakap macam ni ke? Orang cakap macam tu? Mesti ada pengikut dan pendukung dan orang yang lawan ataupun orang yang musuh kepada perkataan tu. Nah, mesti ada. Betul? Ayah Pin tu tuan-tuan, terang-terang sesat tuan-tuan. Betul tak? Kerajaan langit tu. Yang ikut Ayah Pin tu tuan-tuan ingat Cak Ayam ke? Pengikut Ayah Pin tu. Pergi research tengok. Engineer, doktor, arkitek, profesor. Kita ialah kalau terikut Cak Ayam orang panggil. Ini Allah beri akal. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tersalah langkah. Kalau tuan-tuan tengok balik video Ayah Pin tu tuan-tuan, sampai Ayah Pin rendam kaki dia dalam baldi, pengikut dia siap datang minum air tu. Kau jangan main-main, bisa tak bisa Ayah Pin. Kerajaan langit dia siap buat teko besar. Aku pun tak tahulah, agaknya nak ngetik berapa hari berapa malam agaknya. Jangan main-main, orang datang tu minum air kaki. Ni kata ilmu sedikit, bukan ilmu sedikit ni dengan makna apa? Ajaran sesat. Benda-benda yang kita rasa, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah, macam ni pun kau boleh ikut. Ingat hadis Nabi. Benda yang baik pun ada orang lawan, ada yang orang setuju. Relevan lah benda yang baik orang setuju. Betul lah. Benda yang sesat lagi batil, ada juga pengikut dia. Maksudnya pengutip. Yang lawan tu tak heran lah sebab dah benda salah. Betul? Sampai rendam air kaki dalam baldi. Datang, minumlah air kaki tu. Konon-konon nak jadi alim lah. Konon-konon taksub taat lah. Tu jangan main-main. Tuan-tuan yang kalau dalam SNI ni teringin nak jadi alim, bolehlah lepas ni minum air kaki ustaz ni lepas ni. Bukan jadi alim, jadi gila jawab. Kau jangan buat hal. Orang boleh fikir, ada juga orang ikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengar kata bertebaran tau. Ustaz dengar lah, sebab kita tiap-tiap malam kadang-kadang jumpa orang lain. Kata pengikutnya tak mana lagi dah. Bos dia, bos dan pengikut, tapi ada saki-baki lagi. Ni Nabi sebut. Okay? Min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yazharal jahlu wa yazharaz zina. Betul. Banyak tak hari ni orang zina? Yang dapat tangkap tu hotel-hotel Cak Ayam, Kiong, hotel 3 bintang terbalik. Betul? Hotel mahal-mahal? Ni tak bahas lah ni. Tapi Nabi kata, sikit laki-laki, banyak perempuan ahli maksiat. Kalian tengok huraian Nabi SAW. Okay, nanti saya akan huraikan maksud dia. Wa takthuran nisa. Banyak perempuan-perempuan berlambak-lambak. Betul lah. Kalau tengok perempuan. Ustaz baru ni ada pergi kursus. Tapi bukan kursus agama lah. Kursus meniaga, seminar. Antaranya tuan-tuan, pakar motivate tu kata, kalau nak start berniaga, kalau boleh cari barang orang perempuan. Dia bagi saranan. Tapi tak apalah, kalau dah ada berniaga apa-apa tu okey lah. Tapi kalau baru nak gross up, baru nak buat, kalau boleh cari apa orang perempuan suka walaupun tuan-tuan tak suka. Sebab orang perempuan ni memang ramai satu, memang suka membeli. Betul? Macam ustaz lah, kadang-kadang kita buat jualan ayam, jualan kopok leko, kadang-kadang ada orang lelaki beli, alhamdulillah. Tapi yang ramainya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makcik-makcik ni, Ustaz. Yang lelaki ni dia kuat sakat dia. Dia tanya, Ustaz, ayam apa ada? Ayam kampung ada, ayam dara, ayam biasa. Seorang datang, Ustaz, ayam janda tak ada ke Ustaz? Kak kurang ajar nama dia tuan-tuan. Ada. Nak gambarkan. Macam kita lah orang lelaki. Wallet kita tu selagi tak lunyai, kita pakai tak? Kasut kita tu jarang-jarang, walaupun tak lunyai, tapi jarang-jarang kasut kita boleh pakai lagi ni, insya-Allah boleh pakai lagi ni. Orang perempuan tengok baju dia je. Dia kata, bang, baju nak pergi office dah tak ada lah bang.
Bang, jom bang kita pergi Ion ke, tengok apa-apa patut ke. Bila dia cakap tak ada tu, sebenarnya ada 300 pasang lagi dalam almari tu. Tahu? Ada 3 lagi almari tu milik dia. Ustaz cerita siapa ni? Aku cerita rumah aku lah ni. Nampak? Tak kira lah. Bang dah tak ada lah bang handbag bang. Aku cuba buka almari dia dulu tu. Nah, atas, bawah, kiri, kanan semua dia punya. Tapi bukanlah nak kaitkan apa-apa. Maksudnya memang wanita ramai. Cuma dalam hadis ni tak kaitkanlah. Nah, dia tak kaitkanlah tentang barang-barang niaga tu. Cuma dia kait akan ramai wanita-wanita yang ahlil maksiat. Hei, jangan main-main hari ni tuan-tuan. Yang paling saya meremang bulu roma tuan-tuan. Di negara kita dah berlaku Dulu dengar dekat Filipin. Dulu dekat Taiwan. Apa dia tuan-tuan? Baru ni dalam TikTok. Lawyer syar'i tu, syariah tu lawyer agama lah. Bukan lawyer sivil ke lawyer persekutuan ni, bukan. Bukan lawyer undang-undang ni, lawyer hukum hakam. Dia buat live tuan-tuan, dia dapat tangkap satu orang wanita ada 2 suami dalam satu masa. Tuan-tuan ada tengok tak? Ni baru, tak adalah baru sangat. Mungkin dalam seminggu ke seminggu lebih gitulah. Lebih kurang lah. Dapat tangkap seorang isteri ada 2 suami. Di negara kita. Tuan-tuan ada tengok? Ke tak ada? Tengok macam tak ada. Ke baca Quran belaka ni jemaah surau SNI ni? Baca Quran semua je. Ustaz tengok macam bela, ustaz cakap info semasa ni, aku kena tahulah sikit-sikit juga. Nah, tak dapat maklumat bang. Alamak, tak pakai TikTok, kantoi pula aku, ustaz pakai TikTok pula dah. Alamak. Nah, maksudnya nak tengok. Kan? Dapat dia bagi explanation tu betul-betul di TikTok banyak. Lawyer syar'i tu, lawyer mahkamah syariah, lawyer agama lah. Kona sana, kona, dia tulis statement dia. Mula-mula dia kahwin dengan lelaki A, tapi di Thailand tanpa pengetahuan wali perempuan. Tak tahulah sah ke tidak, balik negara. Ayah berkenan dengan lelaki lain pula. Ayah perempuan ni, wali perempuan ni. Katalah perempuan ni nama Aminah lah, mudah-mudah faham. Aminah, kau kahwinlah dengan Abu tu. Abah berkenan tengok dia. Perempuan ni kahwin pula dengan Abu ni. Satu masa, bukan bercerai, bukan meninggal, bukan talak rajai, bukan. Satu masa. Dan wanita ni tadi, ustaz buat nama contoh Aminah ni lah. Dia duduk dekat rumah suami nombor 2 dia. Suami nombor 2, Aminah dengan bapa perempuan ni duduk satu bumbung. Negara kita negara kita. Orang Islam, bangsa Melayu yang buat macam ni. Minta maaf tuan-tuan, bukan nak cakap apa-apa, tapi punya teruk hari ni akidah. Tak kira lah laki ke perempuan ke, tapi yang lawyer tu bagi tahu kedua-dua suami tak tahu hal ni. Jadi tak dinamakan subahat, tak dinamakan berdosa. Okey, duduk satu bumbung dengan ayah dia, dengan suami B, dengan dia. Bila siang hari, okeylah bagi tahulah dengan abah ni, bagi tahu dengan suami B ni. Bah, hari nak pergi kerja dah ni. Nah, gedebak-gedebak, okey. Rupa-rupa bukan pergi dekat sini, bukan pergi kerja. Pergi rumah suami A. Ringkas cerita dan nak hampir maghrib minta izin ni bahasa ustaz lah ni. Dah nak balik dah ni. Kita punya perkahwinan ni abah tak tahu ni. Nah, jadi nak balik dah ni. Okey kata suami A. Balik. Pergi suami B pula. Tuan-tuan bayangkan macam mana kalau kata berlaku persetubuhan yang mana Nabi sebut, iaitulah wa yazharuz zina. Tengok, terang-terang tuan-tuan. Lelaki suami dua-dua tak tahu. Ayah pun tak tahu. Perempuan ni saja tahu status dia. Wal-ayazubillah min zalik. Saya mengajar satu tempat dekat Gombak. Saya ceritalah benda ni. Ada abang tu, jemaah tu lah. Nah, daripada jauh dia sebut, Ustaz, saya rasa lah Ustaz, suami tu dia kena madu kot. Kurang ajar betul tuan-tuan. Tak ada. Nah, ada dia sebut, ujung Ustaz. Nah, itu dah bukan madu manis lagi ni, pahit segala macam pahit ni. Nah, tapi kalau tengok komen kau tuan-tuan,
Kalau tengok komen lah, oh ngeri yo. Nah, agaknya perempuan ni nak kena batang negro agaknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahulah orang itu. Nah, melepas saya cakap, wallahu alam. Kerana nafsu seks ke, kerana duit ke, kerana apa dia tak nyatakan. Cuma lawyer tu cerita statement tu tadi, bila lawyer tu tekan, kenapa awak buat macam ni? Kenapa awak buat macam ni? Nah, dia kata apa tuan-tuan? Saya sayang kedua-duanya. Abah kau. Nah, sayang tu ada had. Sayang kedua-dua. Kenapa tak maklumkan? Yang hari tu pergi pernikahan dekat Thailand, gerbak-gerbuk sebelum nak yang kedua. Kenapa? Sampai sanggup. Wal-ayazubillah. Maka mahkamah kata, lawyer tu kata, dia tak boleh pilih. Bukan boleh pilih. Contohlah, Ustaz kata tadi, Aminah, awak nak nombor 1 ke nombor 2? Tak. Kata lawyer tadi, kena siasat balik buat sementara waktu, mana pernikahan yang sah. Tengok di Thailand tu dulu. Kalau Thailand tu tak sah, duduk dalam berzina, automatik terfasah, terputus, terbatal. Apa yang dianggap sebagai, kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dikata sah tadi itu, automatik dia bini kepada yang ni. Dia bukan boleh pilih. Tapi sah yang ni, automatik yang bapak dia berkenan dengan laki tadi tu, automatik terbatal. Ni ustaz nak cerita ni hari ni dah tak kenal halal haram. Betul? Dah sampai berani buat macam ni. Wa yaqillar rijal, sangat sedikit laki-laki, hatta yakuna li khamsin amra'atan al-qayyimul wahid. Dia sebut hadis sahih Asy-Syaikhan. Boleh? Hadis sahih ni tuan-tuan jangan main-main. Dan setengah sebut muttafaqun alaih. Tinggi. Tengok daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Anas bin Malik orang paling rapat dengan Nabi, dan kalau mengaji mustalah hadis, dia paling tinggi martabat dia, paling banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik paling banyak sebab dia orang kanan Nabi. Dalam kitab sebut dia khadam Nabi. Dalam kitab. Tapi bahasa sekarang kita tak panggil khadam lah. Khadam tu nampak teruk sangat. Kita panggil PA. Nak faham? Biasa PA kadang-kadang lagi rapat daripada wife kita, daripada husband kita, betul? Kadang-kadang sebab kita banyak dengan dia. Okey? Jadi daripada hadis ni, Anas bin Malik orang rapat dengan Nabi. Iktikaf dengan Nabi, follow Nabi, bersama dengan Nabi musafir, pergi sampaikan fi sabilillah, kita berhenti azan sekejap, lepas tu kita sambung sikit insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
فلا. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Ustaz sambung sikit tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata dia tuan-tuan, daripada riwayat Anas bin Malik, orang yang paling rapat dengan Nabi lah. Maksudnya dia pembantu Nabi. Kalau dalam bahasa kitab dia sebut khadam Rasulullah. Okey, tapi kalau kita sekarang macam tak nampak khadam lah. Khadam ni nampak macam bahasa kita, nampak macam kuli. Jadi tak sedap lah. Kita sebut pembantu. Okey. Daripada Anas bin Malik, akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain akan menceritakannya setelah aku. Anas bin Malik bagi tahu, kali ini aku face to face dengan Nabi. Aku bukan dalam keadaan ramai-ramai. Ni, riwayat Anas bin Malik. Orang lain takkan dengar. Macam kita katalah, kalau kita belajar tu apa, personal coaching, lebih kurang gitulah. Kalau belajar tu dengan cikgu tu, dengan guru tu seorang dengan seorang. Orang panggil talaki, belaga lutut. Ni duduk depan tok guru ni. Baca. I'rab. Macam mana? Tengok tajwid betul ke tidak? Contoh. Kan dekat tu. Jadi Anas bin Malik duduk bersama dengan Rasulullah, face to face. Okey? Bila duduk bersama dengan Rasulullah, Anas bin Malik bagi tahu, akan aku ceritakan satu perkara yang mana kalian sendiri tidak pernah dengar sama sekali kecuali aku, tetapi akan disampaikan selepas daripada aku, setelah penceritaan ini jelas kepada kamu. Anas bin Malik sebut kepada para sahabat. Orang lain tak pernah dengar. Okey. Hadis sahih dah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat ialah sedikitnya ilmu, iaitulah, dia kata dekat sini, ramainya, banyaknya ajaran-ajaran yang sesat. Nampak? Ni kata ni, sedikit ilmu ni. Sebab tu tujuan tauliah tu dibuat untuk elak ajaran sesat. Tapi dalam masa yang sama, bila berlaku kemaksiatan apa-apa, kita kena keluarkan sikit pemakluman lah. Macam baru-baru ni berlaku konsert kan? Dekat mana baru ni? Sepang ke mana? Betul? Yang tengah-tengah buat konsert tu duk pegang arak tu. Lepas tu atas-atas pentas tu duk comolot laki dengan laki tu. Betul? Gay tu kan? Tu kat kita tu. Kalau kata Sepang kita ni adalah 25 minit kot je jam 2, lebih kurang. Tak jauh mana? Mana pergi kita punya sedikit yang Nabi sebut, fal yughayyir fa illam tastati' bil lisan fa illam tastati' bil qalbi. Mana? Yang kata cegah perkara mungkar tu. Bagus, tauliah ni bagus. Saya setuju sangat. Supaya ajaran sesat tak boleh masuk dekat masjid surau, supaya fahaman-fahaman yang tak bertentang, yang tak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kena pandai timbang. Tu. Walaupun bukan bidang kita, tetapi sekurang-kurangnya tujuan orang-orang berautoriti ataupun orang-orang agama ataupun ustaz-ustaz, dia kena cakap. Sebab Nabi sebut akan datangnya bala daripada Allah, dua keadaan. Yang pertama, orang-orang saleh, orang-orang alim, ustaz-ustaz, penceramah, baba-baba, kiai-kiai, tok-tok guru diam di atas kemaksiatan. Satu. Yang kedua, orang yang ada authority. That's mean power. You can do it. You boleh buat. Apa yang you nak buat berdasarkan apa yang syarak tetapkan. Tapi tak apalah. Ustaz, diam dah lah. Duit berapa dia orang bayar cukai tu Ustaz? Alah Ustaz tak payah kupah-kupah lah. Ada mampu. Tetapi nampak satu bentuk keduniaan. Ini kata Nabi, you tak payah tunggu lama-lama, maksiat akan turun dan jalan maksiat itu, bala itu, musibah itu ammah menyeluruh. Nampak? Dia takkan turun khassah. Khassah ni individu. You minum arak, you berzina, you berjudi, dalam bilik you, dalam kondo you, dalam parti you, you buat, itu atas you dan you tak sebar, you tunggu you punya maksiat. You tunggu you punya bala. Tapi yang Nabi sebut ni, kau buat khalayak ramai. Kau bangga pula, apa nama kumpulan tu? 1975 tak silap.
Ada satu jemaah tu ustaz mengajar kat Ulu Kelang, buat malu orang lahir 1975 je kata dia. Nah, tuan-tuan ada tak? Siapa orang 75 angkat tangan sikit? Tak mengaku, taubat lahum tak mengaku. Nah, kan? Ada pula yang lagi menduka citakan siap apa? Kritik apa? Perlembagaan ke apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ni kita ni hidup ni, kita kena ada hak kita. Masya Allah, tabarakallahu fi dunia wal akhirah. Nah, Datuk Ayub Khan bagi tahu 6 jam lepas daripada tu terus terbang. Kalau tidak kena pegang dah. Nah, tapi wallahu alam lah, mungkin ada beberapa faktor dan sebagainya. Kalau kita pergi kritik orang punya undang-undang, tak payah jauh-jauh lah, kita duduk Singapura, silap-silap kena tembak kita tak pentah. Nah, tapi negara kita ni masih ada lagi toleransi. Okay? Tetapi ingat, kita bertoleransi, kita tolak ansur, jangan sampai kita ditolak secara beransur-ansur. Hati-hati ni. Saya pesan pada tuan-tuan dan juga diri saya, it's okay. Di dalam Islam pun ada negotiate, tidak ada masalah. Ada lebih kurang. Macam kita mengaji hukum fiqah pun, asalnya darah kena pada pakaian tetap najis. Wah, banyak ke sikit ke? Tapi ustaz, dah pergi basuh dah ustaz, baju tu dah basuh. Tadi tengah duduk-duduk dalam kuliah, nyamuk 2-3 ekor, pap sekali ustaz. Lepas tu dah pergilah buang bangkai dekat luar. Lepas tu darah dia tak hilang lah ustaz. Saya dah gonyo berkali-kali dah. Hukum dia dalam syarak ada negotiate, dimaafkan, boleh. Tapi setelah dibasuh tak hilang. Syarat hilang bau, warna, rasa. Lah ni bau tak ada, rasa tak ada, warna ada. Tetapi setelah dibasuh dimaafkan. Boleh. Syarak ada negotiate, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan, dalam keadaan hari ini tuan-tuan, agama kita, bangsa kita tuan-tuan, tak apa kita bertolak ansur, tetapi jangan sampai kita ditolak beransur-ansur. Hal keadaan orang lain pula nak tadbir, hal keadaan orang lain pula tuan-tuan nak buat perkara maksiat tempat kita pula. Yang kena kita tau. Nah, dia mungkin dah balik tempat dia ke apa, yang turun bala tu anak cucu cicit kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Baik, jadi dia kata sedikit ilmu dan akan banyak kejahilian. Sikit lagi tuan-tuan, jam 7.05 dan banyak kejahilan. Banyak orang jahil daripada orang alim. Sehingga nanti kalau ada rezeki nanti kita sambung. Dia kata apa? Akhir zaman kalian akan tengok orang buat baik dianggap buat maksiat, orang buat maksiat akan dianggap orang baik. Nabi sebut dalam hadis riwayat Syaikhan. Nanti kita sebut, cuma tak mau panjang-panjang. Okey, sebab waktu dah sampai. Dan akan kalian tengok berlaku banyaknya perzinaan merata-rata tempat. Kalian akan tengok. Satu demi satu. Tak kira lah orang Islam ke orang kafir ke, perzinaan hari ini normal. It's okay. Tak ada apa-apa. Jangan you pregnant sudahlah. Zina dengan ni, zina dengan ni. Wal'iyazubillah. Bahkan kita dengar rentetan, na'udzubillah min zalik. Jauh daripada keturunan kita tuan-tuan, suami orang dengan bini orang dengan suami orang. Berapa ramai tuan-tuan? Berapa ramai tuan-tuan? Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, benda dah berlaku. Ramainya orang perempuan yang maksiat dan sedikitnya orang lelaki yang soleh, sehingga nantinya seorang lelaki akan terlalu ramai nisbah menguruskan 50 orang wanita. That's mean ratio, nisbah average 1 nisbah 50. Satu lelaki nisbah 50 perempuan. Terlalu ramai orang perempuan. Jadi kita tak bicarakan ramai ke apa ke, tapi apa yang Anas bin Malik nak sebutkan, kau tengoklah nanti bersepah-sepah maksiat. Okay? Antara faktornya datang, bukan semua, boleh jadi lelaki, tetapi dalam pembicaraan hadis yang dinyatakan pada sebentar tadi, orang wanita itu tadi terlalu ramai sehingga tidak ada lagi amal-amal soleh di dalam diri dia, tak ada masalah. Dan punca segala maksiat. Boleh jadi cakapan, boleh jadi pakaian, boleh jadi kehidupannya, boleh jadi hilang perasaan malu dan takut. Apa yang dibahaskan oleh Ustaz hampir 1 jam sebentar tadi. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, khulasah kita pada malam barakah ini tuan-tuan, kita punya tempat, kita punya usia semakin lama semakin berada di penghujung. Betul, ni Muharram dah.
Tuan-tuan, berjam celik, silat-silat hari bulan, masuk Rejab, Syakban, puasa lagi kita tuan-tuan. Okey? Jadi ambil pesanan Ustaz untuk diri Ustaz dan juga tuan-tuan yang hadir pada malam barakah untuk kita bersungguh-sungguh kejar satu kedudukan yang terbesar. Kita nak, kita tak nak, kita suka, kita tak suka, kita mau, kita tak mau, kita ready, tak ready, kita akan duduk di alam barzah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika mana kalian sudah tidak mampu untuk berbicara, anggota-anggota kalian yang akan berkata-kata. Maka tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kesempatan yang ada cukup dulu tuan-tuan. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, ada kelapangan. Ustaz mohon maaf kalau sedikit terpanjang kuliah kita pada malam barakah. Sekali lagi sebelum penutup seperti biasa, Ustaz dan tim Ustaz ada dekat luar. Seperti sebelum ni bulan yang lalu, ada jualan ayam mentah, ada jualan keropok leko untuk tetamu datang rumah dan sebagainya. Tuan-tuan boleh pergi dekat luar insya-Allah. Tim Ustaz ada, tak bawa duit pun tak apa. Boleh tulis nama, akan datang nak bayar, nak QRP ke bank in ke insya-Allah. Kalau kata tak bawa duit ke apa semua, ambil dulu ayam tu pun tak apa. Nah, tulis nama. Kalau kata terlupa nak bayar pun, Ustaz halal dunia akhirat. Tapi seekor je lah, jangan 10 ekor pula buat lupa tu. Nah, 10 ekor jam lah Ustaz. Nah, insya-Allah kita sama-sama support di antara satu sama lain. Allah Ta'ala berikan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'dina wa la tahrimna wa asirna wa la tunsir alaina wardina wa rada'anna. Ya Maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.